Hello, welcome to Miss Karen. Accounts teacher YouTube channel. So, video yang seterusnya yang kita akan go through hari ini merupakan bab 7 tingkatan 5 iaitu account pengeluaran. Mari kita go to your soalan contoh hasil account pengeluaran. Before go to your soalan contoh, mari kita go through kan your formula penting khas for this pengeluaran. Sebenarnya pengeluaran ini juga akan suruh pelajar bezakan ya pengeluaran kepada 4 kumpulan. First kumpulan we call KPL. Apa itu KPL? Butir-butir yang go to KPL. Make sure semua yang berkaitan dengan bahan langsung seperti inventory bahan langsung, belian bahan langsung, ulangan belian. Tapi selain daripada bahan langsung, apa-apa yang berkaitan dengan belian, majority is under your KPL. Khas for your Audi. Sebab soalan yang akan nampak Audi or pulangan dia tak mention bahan langsung, tapi mereka merupakan bahagian KPL. Kedua after KPL kita akan tambah dengan KL. KL ialah Audi ke U. U Audi akan dikeluarkan dalam KL. KL dalam semua soalan hanya satu saja. KL yang kita akan masukkan di kumpulan ini mesti look for your upah langsung. Dia mesti merupakan semua yang langsung. If tak nampak upah langsung, dia adalah upah or gaji for buruh, or even though for pekerja. Dan akhir sekali for operator sahaja adalah under your KL. Remember, semua soalan hanya satu KL. Selain pada KL, kita ada belanja langsung, we call BL. Belanja langsung untuk semua soalan pun satu saja. Certain soalan tak ada. So, belanja langsung pun ada 4 kemungkinan. Look for your loyalty, ataupun hak cipta, ataupun patent. Dan akhir sekali is your cap dagangan. Hanya 4 ini saja anda siap. So kos bahan langsung tambah dengan kos buruh langsung tambah dengan belanja langsung, kita akan dapatkan your cost prima. After cost prima, barulah kita tambah dengan cost overhead. Cost overhead ini akan merupakan belanja-belanja yang mesti berkaitan dengan kilang sahaja. Apakah belanja yang tak ada kilang yang go to KO? Kita ada beberapa kumpulan seperti you nampak tak langsung. Or you nampak bahan. Tapi bahan ini bukannya for langsung. Dia boleh for bahan bakal, bahan bungkusan. Asalkan bahan or under bab pengeluaran khas for kilang. Selain pada itu, you ada satu khas for kilang is your alat kecil. And akhir sekali, khas for kilang hanyalah susut nilai for machine, jentera, or logik. Yang lain kalau you nampak kenderaan ke, you nampak kenderaan, you nampak alatan pejabat ini, make sure dia mesti mention berkaitan dengan kilang. Kalau tidak, tak boleh go to KO. After KO, kalau ada kerja dalam proses, make sure you kena tambah your kerja dalam proses awal and tolak kerja dalam proses akhir. Barulah kita akan dapat kos pengeluaran for bab ini. Kos pengeluaran merupakan jumlah kos yang terlibat khas untuk kilang. So kilang ini kita tak ada jualan. Semua barang siap tak boleh go to kilang iaitu akaun pengeluaran. And last one ialah semua yang berkaitan dengan pejabat pun tak boleh masuk. So 3 butir yang tak boleh go to pengeluaran is your jualan, barang siap dengan pejabat. Now kita akan go through your soalan one by one. So bentuk soalan ini yang diberi is imbangan juga. So ia lebih kurang sama apa? Lebih kurang sama dengan tajuk-tajuk penyangka kewangan dengan perkongsian. Puan Balkis ialah pemilik kilang perabot warisan di Kajang Selangor. Imbangan duga pada 30 Jun adalah seperti berikut. So samalah imbangan duga. So maksudnya butir-butir yang diberi masih ada yang go to your akaun pengeluaran iaitu KPL, KL or KO.
Next ada yang go to PKK, asset liability equity. Jualan dengan barang siap go to pedangan. Yang berkaitan dengan pejabat, kita akan go to untung rugi. So before that, mari kita lihat apakah soalan yang diminta. Soalan minta kita sediakan akaun pengeluaran dan juga kedua isu akaun pedangan. So pedangan akan disediakan. So nilai pedangan masukkan semua yang berkaitan dengan jualan dengan barang siap. Okay, so dia tak boleh cancel. Okay, first kita nampak kita label dulu. First is your modal. Modal seperti biasa, kita go to PKK. So nilai PKK ini sebenarnya kita boleh terus potong sebab Japan tak minta PKK. Peralatan dengan kenderaan dia masih ada PKK. Tapi peralatan dengan kenderaan ini adalah aset bukan semasa mungkin perlu digunakan untuk kirakan susut nilai. So kita label K dulu tapi temporary tak cancel. Alat-alat kecil. Nampak alat-alat kecil pada 1 Julai di BB. Alat-alat kecil is kilang go to KO. Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul is K sebab aset bukan semasa punya akan digunakan for susut nilai. So jangan cancel dulu Inventory pada 1 Julai. Semua ini merupakan inventory pada 1 Julai. Bahan langsung, nampak bahan langsung KBL. Kerja dalam proses is your last langkah. So cukup akan labelkan KO tapi buat akhir sekali. Okay, barang siap dengan jualan go to pedangan. Jualan go to pedangan. Okay, kita tak jual dalam pengeluaran. Kita hanya jual dalam akaun pedangan. Belian, barang siap KBL. Okay, bahan tak langsung. Okay, sorry bukan barang siap. Bahan langsung KBL. Bahan tak langsung barulah KO. Alat-alat kecil is KO. Tapi alat-alat kecil ini sebenarnya kita mempunyai formula. Gunakan formula penilaian semula. So make sure kita kena gunakan nilai awal tambah beli tolak nilai akhir. So if you remember, tadi kita sudah nampak alat-alat kecil di sini. So nilai alat-alat kecil ini kita akan cancel. Okay, nilai ini kita akan cancel and tambahkan your alat-alat kecil ini into belian. Okay, sebab nilai ini adalah from last year to this year. Okay, so nilai ini kena tambah 12700. Sebab nilai yang sama tak boleh masuk 2 kali in KO. Okay, so 2 KO ini mesti di-mergekan menjadi satu. Pulangan bahan langsung. Pulangan is KBL. Okay, bahan langsung KBL. Gaji pekerja kilang. Your keyword is this pekerja. Nampak pekerja buruh operator is KL. Satu saja, tak ada yang second. Penyelia kilang, gaji penyelia kilang under KO. Kerani pejabat, sudah nampak pada apa? Pejabat 100% tak masuk. Sebab pejabat punya nilai sepatutnya go to your untung rugi. Upah tak langsung go to KO. Kadar bayaran ini dia tak mention kilang. Tapi kalau pelajar nak fast-fast, you boleh lihat sini. Inilah bahagian kilang yang kita mahu guna. Pejabat punya nilai. Sebenarnya pejabat punya nilai, biasanya pelajar nampak, you boleh terus cancel. Pejabat punya nilai for pengeluaran langsung tak guna. Okay, since you nak fast-fast, you sudah nampak kadar bayaran 85%. Pindahkan 85% ke sini. Okay, so you sudah darab 85%, barulah label KO. Belanja pentadbiran pejabat. Nampak pejabat tak boleh go to pengeluaran. Okay, keyword is your pejabat. Saver pun tak ada kilang. So make sure kena darab 80%. Sudah darab 80% baru under KO. Insurans pun sama, 80%. So labelkan KO selepas darab 80%. Tapi jangan kira nilai sekarang. Okay, masukkan yang maklumat taman secepat yang mungkin. Kira when you do answer. Belanja membaiki peralatan. Okay, sini pun mention 90%. So darab 90% go to KO. Belanja penyelenggaraan kenderaan. Here mention 10%. So darab 10%
barulah anda KO. Sebab dia tak ada kilang, sepatutnya tak boleh go through. Tapi dia sudah beritahu berapa persen. Okey, hutang lapor terpulih. Hutang lapor dengan hutang lapor terpulih 100% tak boleh masuk. Dia adalah berkaitan dengan jualan dan juga angkutan keluar. Okey, inilah beberapa butir yang pelajar ingat tak boleh go to your pengeluaran sebab dia ada untung rugi. ABT dengan ABB, pengeluaran pun tak ada PSL. ABT dengan ABB boleh cancel. Tunai dengan bank is all this under asset. So under asset punya all tak guna. Okay, so hutang lapor terpulih untung rugi. Angkutan keluar untung rugi, all this under PKK. So semua yang tak guna sebenarnya bezakan account itu sudah cancel. Okay, so now kita akan masukkan your maklumat tambahan one by one. Untuk masukkan maklumat tambahan khas for pelarasan, majoriti semua bab punya pelarasan kena buat 2 kali. Tapi di sini kita tak buat PJK. So yang pelarasan hanya buat 1 kali saja. Tak payah buat 2 kali ya. Okay, come. Inventory. Pada 30 Jun biasalah. These are inventory akhir. So inventory akhir for pengeluaran. Kalau dia keluar in bentuk soalan ini, sebenarnya kita boleh labelkan di inventory awal. Dan biasanya juga akan masukkan inventory akhir di tepi. Ini memudahkan kita buat jawapan sebentar lagi. Okay, 18212. Kerja dalam proses 10420. Kemudian barang siap 11,300. Tiga nilai ini pindahkan ke sini. So first maklumat tambahan sudah complete. Second, cap dagangan belum bayar. Belum bayar. Sama nampak belum bayar kita akan tambah. Tapi di sini sebenarnya kita tak nampak cap dagangan. Okay, maksudnya you tak ada cap dagangan sebab so far tak bayar. So bila inside imbangan juga tak ada punya, baru kita buka account yang baru. Okay, so di sini kita akan buka account baru called cap dagangan. Remember, cap dagangan ialah seperti apa? Loyalty, hak cipta dengan patent, this is your BL. BL semua soalan pun sama, only one, tak boleh lebih. BL dengan KL, semua soalan maksimum 1. Okay, minimum KL mesti ada. BL mungkin tak ada. Okay, so nombor 2 sudah complete. Nombor 3, seorang pekerja kilang telah mengambil pendahuluan gaji bagi bulan Julai sebanyak 500. Pendahuluan ini ialah gaji prabayar. Dia sudah ambil gaji terlebih dahulu. So prabayar dia is for Julai. Dan kita tutup account pada bulan Jun. Okay, kita tutup account pada bulan Jun. So Julai punya kita akan tolak. So untuk apa? Pekerja kilang. Okay, pekerja kilang. So ini under KL. So your KL kena tolak 500 and 500 ini untuk tahun depan. Gaji penyela kilang 1,300 belum bayar. This has for penyela kilang yang belum bayar. So sudah nampak belum dibayar. Mestilah tambah. Okay, ini adalah prabayar. Sorry, aku lupa nak mention. This is your prabayar. So that's why kita tolak. Okay, this one prabayar. Okay, so pergi cari gaji penyelia kilang di sini. Okay, tambah 1,300. Okay, next. Insurans dibayar sehingga 30 September. Nampak tak? Kita tutup account in June. Okay, tapi sudah bayar September. Maksudnya after June adalah Julai. Okay, Julai sampai September. So, Julai, Ogos, September. 3 bulan terbayar. So, dalam insurans ini, you kena tahu. I sudah bayar 3,600 for 1 year. And 3 bulan terlebih. So, gunakan 3,600. 3,600 bahagi dengan 12. Darab dengan 3. Prabayar 900. Okay, you akan dapat 900 merupakan prabayar. So nilai prabayar ini before kira 80%, you kena tolak 900 dulu.
baru darab 80%. Okey, ini sudah. Kadar susun nilai adalah seperti berikut. Peralatan 10% atas kos. So atas kos terus carikan peralatan. Where's my peralatan? Nilai peralatan di sini. So gunakan berapa? Gunakan 69,500. Okey, terus darab dengan 10%. 10% tak payah guna calculator. Cancel 1 kosong, so 6950. Bila sudah dapat 6950, okay, you nak tambah in here pun boleh. Sebenarnya kita tak payah tambah. For susun nilai, always buka account baru. Okay, so buka susun nilai khas for apa? Alatan 10% ialah 6950. Yang tadi kita sudah kira. Okay, tapi dia tak mention kilang. So, cikgu tak label KO sekarang. Okay, dia tak mention kilang. So, cikgu tak masukkan KO. So, semua yang berkaitan dengan peralatan ini sudah tak guna. Okay, cancel. Kenderaan 20% ikut kaedah baki berkurangan. Baki berkurangan, make sure kita akan tolak tersusut nilai terkumpul. Okay, so kenderaan ialah 110,000. Tolak last year punya susun nilai 22,000 dulu. Barulah kita dah darab dengan 20%. Okey, mari kita lihat 110,000 tolak 22,000. Baru darab 20%. So jawapannya lah 17,600. Okey, 17,600 sudah dapat. Kenderaan dengan susut nilai terkumpul pun tak guna. Okey, sebab tak payah buat 2 kali kan. So kita buka account yang baru. Kos susut nilai kenderaan. Dan dia pun tak mention kilang. Okey, so jangan label dulu sebab tak nampak kilang. Okey, so terus masukkan 17,600. Cikgu sudah kata yang kamu labelkan KO mesti nampak kilang. Alat-alat kecil dinilaikan semula. Apa maksudnya dinilaikan semula? Inilah yang masih belum digunakan. Pada akhir tahun, your alat-alat kecil revalue pada harga 9,300. So 9,300 tahun ini tak guna. So kita akan guna tahun depan. So di sini kita akan go to your alat-alat kecil tolak dan nilai akhir 9,300. Okay, so your susun nilai sudah complete. Kemudian agihan perbelanjaan kita masih ada 2 nilai. Nampak tak? Susun nilai khas peralatan for kilang only 90%. So after darab 90%, barulah your KO. Kenderaan only 10%. So darab 10%, barulah under your KO. Okay, after darab 10%, baru under KO. Okay, dan sampai sini kita sudah completekan all your maklumat tambahan. So sekarang kita akan buat jawapan one by one. Okay, this how you base an account. So apa nilai yang tinggal? Kira semua yang akan digunakan untuk sediakan answer A and B. Okay, untuk sediakan answer A and B. Okay, mari kita go to your jawapan one by one. Okay, so first masukkan tajuk kilang perabot warisan. Okay, akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2019. Formula ialah gunakan KDL tambah dengan KL tambah dengan BL dapat kos prima. After dapat kos prima tambah KO dan juga kerja dalam proses baru dapat kos pengeluaran. Okay, this is a formula khas for pengeluaran. Okay, so first carikan KBL. So KBL first mulakan dengan tajuk kos bahan langsung. Okay, carikan all your KBL. KBL punya formula same as your account perdagangan. Mula dengan inventory awal bahan langsung. Okay, inventory awal bahan langsung will be this one. Awal ialah ini. Okay, so nilai yang digunakan ialah
14.500. Kemudian sambung dengan belian bahan langsung. If you remember, kita ada pulangan. Okay, kita ada pulangan. So, tolak pulangan bahan langsung. Kalau tak ingat, you kena cari ada pulangan tak. Ada pulangan, kita akan go to the first column. Jumlah 2 kolom saja. So, belian ialah 77,000. Sorry. 77,000 dan 70. Tolak dengan pulangan. Belian di debit. Pulangan mesti di kredit. So, tolak 1305. Okay, and nilai dia kita nak maintain in first column or second column, cari. Ada lagi KBL yang lain tak? So, carikan your Audi. When you go through bawah, kita no more KBL. No more KBL maksudnya soalan ini tak ada Audi. So, bila tak ada Audi, dan kita akan pindahkan jumlah belian ini, okay, jumlah baru into your second column. Kemudian gunakan belian bersih ini plus with your inventory awal, kita akan dapat satu nilai yang baru. Dan terus tolak dengan inventory akhir. Sebab soalan ini tak ada Audi. Okay, inventory akhir bahan langsung. So, inventory akhir bahan langsung adalah side by side saja. So, kita akan tolak 18,212. Okay, after tolak, you akan dapat the first nilai. So, first nilai ini called as your cost, bahan langsung digunakan. Okay, so first nilai sudah complete, second nilai is KL. KL punya tajuk is called cost, gurau langsung. And remember, hanya satu saja. So, when look here, I nampak KL saya di sini. Okay, so dia bagi gaji pekerja kilang. Okay, you boleh salin semula saja. Gaji pekerja kilang ini kena masukkan nilai yang baru. Nilai yang sebenar only 71,147. Okay, after that, double check ada belanja langsung tak? Okay, ya belanja langsung in maklumat tambahan. So, kita ada belanja langsung for soalan ini yang diberi is your chart dagangan yang masih belum bayar 2,800. Okay, so nilai ini sudah guna. Now, baru kita jumlahkan ketiga nilai. Kos bahan langsung digunakan. Tambah, okay, kos langsung dengan belanja langsung. Kita akan dapat kos prima. Okay, this is your nilai for cost. Prima 146,000. After cost prima, barulah kita sambung dengan cost overhead. Semua cost kita akan tambah, no tolak. So, sambung dengan cost overhead. So, nilai cost overhead, masukkan all your KO, kecuali kerja dalam proses. Okay, first nampak bahan langsung. Okay, bahan tak langsung. Okay, sorry, bahan tak langsung. Jangan masukkan perkataan belian. Just salin bahan tak langsung 21645. Kemudian alat-alat kecil, jangan kalau ada belian pun jangan salinkan perkataan belian. Recalculate nilai yang baru. 4,008 plus 12,700. Tolak 9,300. So, alat-alat kecil yang sudah digunakan 8,200. Next, gaji penyelia kilang, masukkan nilai yang baru. Okay, gaji penyelia kilang pun sama, masukkan nilai yang baru 14,300 tambah 1,300. So, jumlah ialah 15,600. Okay, kemudian kita ada order tak langsung. Okay, upah tak langsung. Upah tak langsung 1780. Next, kadar bayaran kena dapatkan nilai khas for kilang ialah 9,600 darab dengan 85%. So, nilai ialah 8160. Okay, so you boleh kira when you do answer. Kemudian kita ada 7. Insurance. Okay, all yang kamu tak guna, all KO go inside. Okay, belanja, membaiki, masukkan ke dalam peralatan. Kemudian belanja, penyeleng,
kendaraan. Okay, repair dan maintenance khasar kendaraan. Okay, empat ini kita masuk dulu. 15.600 darab dengan 80%. So, jawapannya lah 12480. Insurans 3.600 tolak 900 dulu baru darab dengan 80%. So, jawapannya lah 2160. Belanja membaki 4720 darab dengan 90%. So, jawapan 4248. Next, 3680 darab dengan 10% ialah 368. Okay, keempat-empat ini sudah masukkan ke dalam. Look for any maklumat tambahan. Yes, kita ada dua lagi. Okay, dua ini iaitu susut nilai for peralatan dan juga susut nilai for kendaraan. Okay, 6950 darab dengan 90%. 6255. Kemudian 10% ialah 1760. Jumlahkan order nilai. Inilah nilai for KO. So jumlah KO ialah 82656. Tambah dengan kos prima. So jawapan ialah 228656. Okay, sudah dapat 228656. Jangan lupa kita masih ada kerja dalam proses. Ada kerja dalam proses tambah. Okay, tambahkan your kerja dalam proses awal. Okay, so untuk bab pengeluaran, remember all the nilai kita akan jumlahkan. Yang tolak hanya akhir dengan pulangan. Okay, kerja dalam proses awal 11750. Okey, kemudian jumlahkan, dapatkan nilai yang baru. Baru kita tolak kerja dalam proses akhir. Okey, kemudian tolak kerja dalam proses akhir. Okey, yang bernilai 10420. Okey, tolak. Perbezaan dia akan menunjukkan kos pengeluaran. Okay, this is the answer for cost pengeluaran. Okay, inilah jumlah kos yang terlibat. After cost pengeluaran sudah complete, kita akan go to your account perdagangan. In account perdagangan, apa yang masuk is all your P. Okay, hanya dua. Hanya jualan dengan barang siap. So, first masukkan your jualan. So, nilai jualan ialah 269,200. Lepas tu, dia tak ada pulangan. Okay, dia tak ada pulangan nak. Sebab tadi kita tak nampak pulangan masuk atau pulangan jualan. So, formula yang sama, tolakkan your cost jualan. So, cost jualan punya formula buat seperti biasa. This is your account perdagangan. Mula dengan inventory awal. Cari yang barang siap. So, barang siap ialah 12100. Kemudian kita sepatutnya tambah with your belian. Tapi so far in the soalan, you tak nampak belian barang siap. So bila tak ada belian barang siap, maksudnya kita buat barang sendiri. So pindahkan your cost pengeluaran in answer A ke bawah. So cost pengeluaran yang kita dapat ialah 229986. Kemudian jumlahkan. So bila jumlahkan, dia akan dapatkan satu nilai yang baru. Barulah tolak inventory akhir. So nilai inventory akhir tinggal satu nilai yang kita tak guna saja. Nampak tak? This all for barang siap. So 11,300. Okay. So kita akan tolak 11,300. Lepas tolak, jawapan yang kita dapat is your cost jualan. Okay. So nilai cost jualan kita akan dapat 230,786. 230,786. Now, tolak. Jualan, tolak kos jualan. Perbezaan menunjukkan positif. So, positif ini still is your untung hasil. Okay, so this is how you completekan your dua account penting.
satu for account pengeluaran, satu has for account cadangan. Oke, itu saja untuk bab pengeluaran dalam video ini. So, kita akan jumpa in your next video. See you. Bye-bye.